What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Apa lagi kan? Gila guys, kita punya laduk predict Blackbeard Pirate, Revolutionary Army, Grand Fleet, Cross Guild, Shiki dan macam-macam lagi lah yang akan datang ke Egghead. Last Oda twist. Macam gitu saja teori kita ini. Nampak macam mana kan? Oda dia belajar sampai SPM, kita ni PMR je. Dan kalau korang nak tahu siapa yang datang ke Egghead Island ini, korang kenalah tonton video ni sampai ke habis. Dan bagi korang yang tak nak kena spoiler, korang boleh skip video ini sebab video ini terang-terang dah tercatat dekat tajuk video ni kan. Spoiler 1106. Ingat, aku dah ingatkan, tapi kalau korang masih nak menonton juga video ini, maknanya korang sudi support aku and you guys are awesome, and for that I thank you very much guys. Aku sangat menghargainya. Bukan setakat itu sahaja, bahkan kali ini juga kita bakal melihat adegan awal bakal Sencho Monkey D. Luffy semula yang telah kembali beraksi dan bakal menentang round 2. Ding ding, menentang Admiral Kizaru. Dan berita baiknya, Bonnie dan yang lain masih selamat. Disebabkan ada sesuatu yang sangat tak dijangkakan telah pun berlaku. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom let's jump into the content. Let's proceed with the content. Sebelum aku nak mula, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pewpies kerana telah melimpahkan pun spoiler ini kepada kita semua. Dan spoiler ini Pewpies dapatkan katanya dari Scotch Informer. Tajuk ataupun title untuk chapter kali ini adalah At Your Side, yang bermaksud di pihak kamu. Pihak di sini bermaksud berkemungkinan orang yang telah datang ke Egghead itu berada di pihak Mugiwara, ataupun yang bermaksud pihak di sini adalah setiap pasifista telah berubah arahan. Kemudian spoiler yang pertama mengatakan Saint jegar siasatan dan Admiral Kizaru telah merancang untuk memusnahkan setiap orang yang berada di dalam pulau Egghead tersebut. Lalu sebelum Kizaru sempat memulakan serangannya, Kizaru telah diganggu oleh Monkey D. Luffy, sang Joy Boy, sang Sun God Nika, di mana Luffy telah memberikan satu tumbukan yang cukup kuat sehingga kan Kizaru melayang ke arah yang berlainan berbeza lokasi. Dan di bahagian yang lain, kita juga akan mengetahui Bonnie yang telah pun belajar tentang kebenaran mengenai Luffy dan kemampuan Luffy yang lain. Dan setelah itu Bonnie melihat Luffy seolah-olah Nika itu berada dalam dirinya. Apa barang tak perasan-perasan lagi. Dan seterusnya, ternyata authority chip untuk pasifista sekarang berada within Bonnie disebabkan Vegapunk telah mengubah chip tersebut. Jadi lepas tu apa lagi, Saint jegar siasatan pun dia melantun lah kan, menyinga member. Dia telah menyerang Vegapunk disebabkan apa yang Vegapunk telah lakukan ke atas pasifista yang ada. Dan di halaman terakhir chapter ini, bak kata Mampan Studio, kita akan didedahkan tentang siapakah yang telah memusnahkan kapal Marine sebelum ini. Dan yes, mereka itu bukanlah Cross Guild, bukanlah namanya betul Grand Fleet Mugiwara, bukanlah Doragon, bukanlah Blackbeard Pirate, tetapi ternyata mereka itu dari bangsa Elbaf, Dory dan Brogy. Dan tamat untuk spoiler ini. So guys, bagaimana menurut korang tentang spoiler yang kita telah dapat untuk kali ini? Apa pendapat korang? Sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Untuk aku personally, aku rasa this chapter adalah chapter permulaan untuk Oda spark kan. Spark tu korang faham apa? Spark tu dia macam percikkan hype untuk chapter-chapter yang mendatang. Sebab kita dah tahu dah sebelum ini di mana lokasi Dory dan Brogy ini berada pada ketika Luffy dan yang lain-lain berada di Egghead Island, iaitu mereka berada di Elbaf Island dan sedang bukan nak kata menentang lah, tapi sedang membenam ataupun menghukum kapal Victoria Punk di Elbaf bersama-sama dengan Saint Figarland Shanks. Tak tahu lagi lah nama dia betul ke tak, Figarland Shanks tu kan. Tapi
pokoknya intinya di sini kita tahu lokasi diorang dekat mana, di mana diorang berada pada ketika Luffy berada di Egghead Island. Jadi apabila kita mengetahui bahawa Dory dan Brogy telah ada dekat Egghead dan menghala ke pusat Egghead kat sana, first kita akan menjadi tanya-tanya, macam mana diorang boleh tahu bahawa Egghead berada dalam keadaan bahaya? Yalah, kita tahulah sebab tu sebelum ni paper telah tersebarnya paper mengatakan bahawa Angkatan Marine telah mengepung Yonko. Lepas tu diorang pun kita boleh nampak kan scene tu yang mengatakan orang ramai kata harap-haraplah Dr. Vegapunk ni selamat kan. Jadi adakah newspaper daripada WEJ, World Economic Journal ni sampai dekat Elbaf kan? Sebab kita tak tahulah adakah betul Elbaf ni pun dapat paper daripada si Morgan punya company tu juga. Jadi disebabkan itu diorang bertindak. Tapi ada jugalah aku baca beberapa komen daripada nakama kita, bukan komen lah, WhatsApp, dekat dalam grup WhatsApp Scoverto Clan, yang mengatakan Dory dan Brogy ni diorang boleh bertindak sebab sebelum ini diorang kata berkemungkinan Jaguar di Seoul. Dia ada juga pasang CCTV dekat Egghead Island tu lah. Tapi ini pendapat aku pula, ataupun adakah kemungkinan bahawa diorang ni Vegapunk dan juga Jaguar di Seoul ni diorang masing-masing bertukar Viver Card masing-masing kan. Kan Viver Card tu dia bukan sahaja memberitahu lokasi waste live location seseorang itu berada kan, dia juga adalah life span punya paper kan. Dia macam kalau orang tu diambang maut, jadi paper tu macam terbakar sikit kan. Mungkin sebab Jaguar di Seoul nampak paper Viver Card milik Vegapunk dah jadi macam terbakar-bakar sikit macam gitu ke apa ke. Jadi pun dia kata ini tak boleh duduk diam ni Dory, Brogy, kena ayuh tak boleh korang tunggu kat sini, korang kena tolong Vegapunk kat sana kan. Mungkin macam gitu. Sebab kita tahu Vegapunk ni pun dia macam ada kaitan juga dengan Elbaf. Sebab masa dia pergi ke Ohara incident sebulan setelah Buster Call dilancarkan, dia nampaklah the new giant pirate kan. Siapa aku tak ingat lah nama-nama dia. Ada 5 orang tu yang sebelum ni pernah bekerja under si tu bagi tu kan, yang 5 orang tu kan. Jadi diorang kaut semua naskah-naskah ataupun semua buku-buku yang telah tertanam ataupun telah ditenggelamkan dekat dalam pulau Ohara tu kan. Lepas tu dia pula Vegapunk sendiri ada visit orang yang kita katakan Jaguar di Seoul lah kan, dekat Elbaf sana. Jadi kat sana mungkin ada terkaitannya antara Vegapunk dengan Elbaf. Jadi aku tak tahu apa peranan Vegapunk dekat dalam hidup diorang ni, tapi mungkinlah kan betul Vegapunk yang selamatkan Jaguar di Seoul dan sebagainya kan, bawa Jaguar di Seoul pergi ke tempat selamat. Jadi diorang pun terhutang budi. Jadi kita tahu Elbaf ni, kita boleh nampak lah diorang ni terhasil daripada karakter Viking, dan kita tahu sifat orang Viking ni macam mana. Kalau korang nak tahu macam mana, korang kena tengok kat Netflix. Ada cerita pasal Viking. Diorang ni orang yang boleh dikatakan brotherhood dia cukup kuat untuk geng-geng Viking ni. Jadi disebabkan sekali Vegapunk bantu bangsa diorang takkan lupakan untuk selama-lamanya. Once a brother, always a brother bagi diorang. Jadi bila diorang tahu yang Vegapunk ni berada dalam bahaya, diorang terus datang. Okey, itu yang pertama. So, yang seterusnya pula, adakah di belakang Dory dan Brogy tu bersama-sama diorang ni dia Saint Fikarland Shanks? Adakah Shanks akan datang ke Egghead Island guys? Sebab kita tahu sebelum ni yang mana Shanks ni dah beberapa kali dah hampir-hampir nak jumpa dengan Luffy, antaranya dekat Marineford. Memang dah betul si Shanks ada dekat situ Marineford, dan Luffy pun ada dekat situ kat Marineford, tapi Luffy berada dalam ketidaksedaran, dan Shanks pula dia busy pula nak melayan betul Marine dan juga pirate Whitebeard punya geng lah untuk stopkan war tu. Jadi diorang tak berjumpa secara officially-nya. Lepas tu masa dekat Wano juga ada Shanks dekat situ, ada Luffy kat situ, tapi juga tidak berjumpa kan. Lepas tu ni dekat film Red lah, tapi benda ni tak non-canon lah kan. Yang tu Shanks dah jumpa dah dengan Luffy, tapi Luffy pula pangsan pada ketika itu. Dan kali ini guys, adakah this is the moment di mana kita akan dapat the reunitation of Shanks dengan Luffy ni? Luffy akhirnya akan bertemu dengan Shanks, dan diorang akan membuat satu ikrar baru, diorang akan membuat satu perjanjian baru ke macam mana kan. Sebab sebelum ni Shanks ada beritahu Luffy, pulangkan balik topi jerami tu once you become a great pirate. Adakah Shanks akan datang dan dia akan acknowledge yang Luffy now is a great pirate? Come on lah brother, sebab Luffy tu dah berada satu level dengan awak dah kan. Dia juga adalah Yonko yang mana satu liga dengan
awak, tapi tak tahulah kan, sebab dari segi terms of pangkat lah, Luffy pun dah berpangkat Yonko juga. Jadi adakah sekarang ini Shanks akan acknowledge Luffy is the great pirate and give me back my straw hat pirate tu kan. Macam mana lepas ni red hair pirate dah kena tukar jadi straw hat pirate lah. Luffy pula dia pun ex smart pirate. Alright, so guys, banyak benda lah yang kita nak bual kan, tapi tak apa, kita tunggu chapter tu keluar nanti. Kita akan review chapter tersebut dengan sepenuh daya aku, insya-Allah akan deliver dengan sebaik yang mungkin. So nantikan chapter review yang akan dikeluarkan. Okay, aku minta maaf sebelum ni korang ada yang tersalah faham aku punya full spoiler dengan chapter review. Sebenarnya full spoiler dengan chapter review ni lain. Macam aku keluarkan video, satu aku keluarkan spoiler dulu yang ada 6 bullet ataupun 6 item kan, ataupun kadang 5, kadang 7 macam gitulah. Lepas tu Lika akan bagi satu full spoiler, full terus gambaran apakah yang akan berlaku dalam chapter tersebut lah. Lepas tu barulah keluar chapter yang mana ada mangganya, ada dialog dan semua segalanya lah. Jadi aku biasanya akan keluarkan 3 jenis video macam tu: spoiler, full spoiler dan chapter review. Tapi disebabkan berlakunya kekeliruan dan menyebabkan korang pun macam tak boleh nak experience the true deliverance of my chapter review, sebab korang salah faham yang full spoiler tu adalah waktu chapter reviewnya. So aku takkan keluarkan full spoiler dan hanya aku keluarkan spoiler dan juga chapter review. So nantikan chapter review daripada Kimi Scoverto. Setakat ni sahaja penjelasan aku di video ini berkenaan spoiler One Piece chapter 1106, dan nantikan di next video review chapter terbaru, kerana tentunya chapter ini akan sangat epic. So setakat itu saja perkongsian aku pada video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Persekitaran yang kita hidup sekarang ini hanya akan diubah dengan contoh, bukan dengan pendapat. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Kadang-kadang kehadiran seseorang mampu memberikan peluang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ketiadaan seseorang juga mampu memberikan perkara yang sama. Ribut memusnahkan pohon, namun dengan ribut jugalah menguatkan akar sesuatu pohon. Perkara yang sentiasa akan bermain di fikiran kita adalah perkara yang belum hati kita dapat padamkan. Hati adalah sesuatu yang liar, disebabkan itulah rusuk menjadi pagarnya. Hati mendorong kita untuk berkeinginan, akal akan bantu untuk fikirkan solusinya. Jatuh adalah sesuatu yang biasa, namun bangkit adalah sesuatu yang luar biasa. Jatuh adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, namun bangkit semula adalah pilihan. Jadikan diri kita sebagai contoh, sehingga bukan sahaja tutur pendapat kita, bahkan setiap duduk bangun kita menjadi inspirasi. Tak semua akan bantu kita saat kita di bawah, namun jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak membantu orang lain yang lebih bawah dari kita. Jadikan cabaran sebagai penguat keputusan dan tindakan, dan bukan sebagai alasan dan penyerahan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi